Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi Ustaz ucapkan kepada semua para pelajar dan ibu bapa yang saya hormati dan saya kasih sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan motivasi pagi kita dengan kita belajar tentang adab-adab penuntut ilmu bagi bahagian yang ketiga. InsyaAllah Ustaz akan kongsikan dua lagi adab-adab sebagai penuntut ilmu. Dan insya-Allah pada hari ini juga kita akan cuba untuk membuat kesimpulan kepada keseluruhan 6 adab yang telah kita pelajari. Adab yang kelima. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam suratul Alaq, 'Allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia dengan pena. Dan dialah yang mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang perkataan pena. Apakah sinonim pena kepada ilmu? Ini adalah sebahagian daripada adab kita dalam kita nak menuntut ilmu. Kita mesti siapkan diri kita dengan peralatan yang tertentu untuk kita menimba ilmu. Apakah alat yang kita perlukan untuk kita menimba ilmu? Yang paling mudah untuk kita faham adalah kita mesti sediakan pen dan juga kertas. Ulama dahulu ada pernah menyebutkan qayyidul ilma bil kitabah. Mengikat ilmu, orang dahulu mengikat ilmu itu adalah dengan penulisan. Setiap apa yang kita dengari, setiap apa yang kita hadiri untuk majlis-majlis ilmu ataupun kelas-kelas ilmu, pastikan semua daripada kita tidak hanya sekadar mendengar, tetapi juga kita perlu mencatat setiap butiran nota dan juga ilmu yang telah guru kita sampaikan. Sebab itu adalah sebahagian daripada antara adab kita kepada majlis ilmu. Sebab bila orang bawa alat tulis, bawa kertas, catat apa yang guru sebutkan, dia menunjukkan rasa kesungguhan kita. Jadi kalau kita hadiri majlis-majlis ilmu, jangan lupa untuk bawa pen, kertas. Kalau mungkin hari ini kita gunakan iPad, bawa Apple Pencil dan sebagainya. Tapi matlamat utamanya adalah untuk kita mencatat supaya ilmu yang kita dapat tidak hanya sekadar lekat dalam ingatan, tapi juga ada rujukan dalam penulisan. Itu adab menuntut ilmu yang kelima. Manakala adab menuntut ilmu yang keenam. Seorang talibul ilmi ataupun penuntut ilmu mestilah mempunyai perasaan sabar dalam menuntut ilmu. Jangan sesekali kita mengherdik ataupun jangan sekali kita keluh kesah apabila kita tidak faham ilmu. Sabar adalah sebahagian daripada sifat orang yang berjaya, dan sabar adalah merupakan perkara yang menyebabkan kita terus berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Dan ini adalah sebahagian daripada perkara yang kalau adik-adik masih ingat lagi, Ustaz pernah kongsikan tentang cerita bagaimana perjalanan Nabi Allah Musa AS mencari ilmu bersama dengan gurunya Khidir AS. Di mana salah satu daripada sifat ataupun daripada syarat yang Khidir letakkan kepada Musa adalah supaya Musa bersifat sabar dalam menuntut ilmu bersama dengan dia. Maka perjalanan Khidir dan juga Musa menguji kesabaran Musa AS, bagaimana sifat seorang yang ingin berjaya mestilah mempunyai perasaan yang sabar. Jadi adik-adik sekalian dan semua para pelajar yang Ustaz kasihi, betul kita berada dalam PKP, perintah kawalan untuk kita duduk di rumah, kita tak boleh nak keluar, kita terpaksa belajar melalui Google Classroom. Mungkin tidaklah seindah macam kita dapat di sekolah, tapi seorang yang ingin berjaya perlu sabar dan perlu cekal untuk terus belajar walaupun dalam apa jua bentuk keadaan sekalipun. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kesabaran kita Allah akan tambahkan ilmu buat diri kita. Jadi itu adalah 6 secara keseluruhannya adab-adab dalam menuntut ilmu yang mungkin Ustaz akan ulang sekali lagi sebagai rujukan dan juga panduan buat kita semua. Yang pertama, ikhlaskan niat.
seseorang yang belajar ilmu perlu niatkan dirinya semata-mata untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang talibul ilmi mestilah memulakan harinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Ustaz telah ajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Manakala adab yang ketiga adalah hormati guru kita. Jangan bercakap dengan perkataan yang kasar. Hormati guru kita. Apa sahaja ilmu yang dia telah berikan kepada kita, kita hargai dan kita balas. Kalau kita tak mampu untuk memberikan hadiah, berdoalah yang terbaik untuk diri dia. Yang keempat, Ustaz minta bila kita nak belajar, mestilah kita berpakaian yang kemas, berpakaian yang bersih, kerana Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Allah Subhanahu wa taala sukakan kepada kecantikan, dan Allah suka kepada orang-orang yang bersih dan membersihkan dirinya, dan itu menunjukkan kesungguhan kita, hormat kita kepada ilmu. Manakala dua lagi adab yang telah Ustaz sebutkan sebentar tadi, adab yang kelima adalah kita sebagai talibul ilmi, sebagai pelajar-pelajar, mestilah membawa peralatan seperti pensel, kertas untuk kita mencatat segala ilmu yang guru kita ingin sampaikan. Kerana ilmu yang dicatat mungkin akan menambahkan lagi kekuatan ingatan kita. Apabila kita lupa, kita akan lihat semula nota kita dan kita tidak hanya bergantung dengan hafalan semata-mata. Dan yang terakhir, kita perlu letakkan dalam diri kita sifat sabar dalam kita nak menuntut ilmu. Untuk jadi orang yang berjaya, kita perlukan masa. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan ciri orang yang berjaya di dunia dan di akhirat adalah orang yang sentiasa sabar dalam menempuhi apa jua ujian dalam kehidupan. Kita mungkin rasa sangat struggle untuk sekarang ni, tapi percayalah, lambat laun bila kita terus berusaha, insya-Allah Allah akan tunjukkan jalan kepada kita. Yang sukar akan jadi mudah untuk kita faham, yang dulunya mungkin sukar untuk diingati, sekarang tambah faham dan tambah ingat apa yang telah kita pelajari. Asalkan niat kita ikhlas, kita teruskan usaha kita, walau dalam apa jua keadaan sekalipun, kita perlu terus belajar dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Ustaz doakan kepada semua, gunakan, manfaatkan masa kita waktu PKP ini, waktu kita dalam keadaan berkurung di rumah ini, untuk kita sama-sama belajar dan tambah ilmu kita dan teruskan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah akan berikan kepada kita kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.